شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama berada dalam majlis ilmu di hari yang penuh keberkatan yang diizinkan oleh Allah SWT. Kita berada padanya lagi dengan sisa-sisa umur kita yang kita harapkan keberkatan daripada Allah SWT. Marilah kita sama-sama berselawat sebanyak-banyaknya pada hari ini, lebih-lebih lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon daripada Allah Subhanahu taala menurunkan rahmat dan keberkatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala usaha dan mujahadahnya menyampaikan Islam, menyampaikan kita ilmu, adab dan amal, cara beribadat yang selayaknya, yang sepatutnya kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan segala amal ibadat yang kita lakukan menjadi salah satu daripada sebab Allah memberikan kita rahmat dan menjadikan sebab untuk salah satu sebab insya-Allah untuk Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam buku ni boleh tahan juga tebal dia, tapi harap-harapnya kita sempat dan mampu untuk habiskan, dan yang penting sekali kita mampu untuk amalkan. Allah bagi kita peluang dan kekuatan untuk kita amalkan apa yang kita belajar, dan juga kita sampaikan apa-apa saja kepada orang lain dengan apa yang kita belajar. Nabi sebut falyuballighu syahidu minkumul ghaib. Arahan, anjuran Nabi Muhammad SAW supaya kita menyampaikan kepada orang lain, maka sampaikanlah orang-orang yang hadir majlis-majlis ilmu, hadir untuk mendapatkan maklumat, tahu tentang satu perkara, bagikanlah, sampaikanlah kepada orang-orang yang tidak hadir, yang ghaib, yang tidak tahu tentang ilmu, tidak hadir kepada majlis-majlis ilmu, supaya ilmu sentiasa berkembang. Sebab orang lain mungkin tak sama macam kita, mungkin masih sibuk dengan kerja-kerja yang memerlukan mereka punya tenaga dan sebagainya. Maka kita sampaikan, selain daripada kita dapat ilmu, kita buat kerja ibadat, kita buat kerja dakwah yang mungkin akan menjadi sebab juga amal kita tu menjadi amal jariah. Amal jariah, ilmu-ilmu yang yang memberi manfaat kepada orang lain, yang juga memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah, alhamdulillah, kita hari ini kita masih lagi kita bicarakan tentang zikir selepas solat secara umum. Zikir selepas solat secara umum, tidak lagi masuk kepada zikir-zikir yang berada tempatnya pada solat-solat yang tertentu. Sekarang ni secara umum dulu. Okey. Jadi kita teruskan dengan apa yang diriwayatkan, yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia kata wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu bi yadihi al-yumna thumma qala ashhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim Allahumma adhhib annil hamma wal hazan. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Anas bin Malik. Anas radhiyallahu anhu, dia kata sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila selesai daripada solat dia sapu dahi dia dengan tangan kanannya. Dia sapu dahi dia dengan tangan kanannya. Thumma qala ashhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Aku bersaksi, aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah yang Maha Pemurah, Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, jauhkanlah daripadaku kedukaan, kemurungan dan kesedihan. Hadis ini kita tengok balik, hadis ini martabatnya adalah dhaif jiddan, dhaif yang sangat-sangat.
dikeluarkan oleh Ibn Sunni dalam kitab dia Amal waktu siang dan malam, dan hadis itu dhaif sangat dan dia bertambah-tambah dhaif dengan beberapa sebab lah. Ini disebut dalam Nataijul Afkar oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya share skrin ni sebab ya semua orang boleh cek dan mengklasifikasikan hadis ini sebagai satu perkara yang dhaif atau tidak, itu bukan cakap saya, bukan cakap ustaz, tetapi cakap ulama. Cakap pengkaji hadis. Jadi semua orang boleh rujuk, semua orang boleh lihat apa yang saya share, saya kongsikan dekat skrin. Maka hadis ini tahapnya dhaif yang sangat-sangat. Dhaif yang sangat-sangat. Maka kalau ikut tidak boleh kita amalkan. Dan kalaulah ada orang kata, habis itu dalam doa ini satu benda yang okey, makna dia pun tidak salah, makna dia pun betul. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah, yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kita minta doa daripada Allah SWT, jauh kita daripada kemurungan, kesedihan, kesusahan, kekusutan. Adakah itu satu doa permintaan yang salah kepada Allah SWT? Memang dia tidak salah, tetapi hadis ini martabatnya dhaif yang sangat-sangat. Kalaulah ada seseorang yang nak beramal, dia kena ingat bahawa dia bukan beramal dengan hadis ini, tetapi dia beramal dengan permintaan dia kepada Allah secara umum sahaja. Dengan minta daripada Allah jangan sedih dan sebagainya. Dan yang kedua, mestilah didahului zikir-zikir dia itu dengan zikir-zikir lain yang sahih dulu. Barulah dia boleh fikir tentang perkara ni. Tetapi itulah bila kita tengok balik dari segi setting ibadat kita, zikir kita, terlalu cukup sangat-sangat dah dengan zikir-zikir yang sahih, maka kita boleh tinggalkan perkara ni insya-Allah. Sebab martabat dia dhaif yang sangat-sangat. Bila dhaif yang sangat-sangat ni dia terkeluar daripada keharusan melakukan beramal dengan hadis dhaif, sebab keharusan beramal dengan hadis dhaif itu bukan, dia ada syarat dia. Saya dah pernah sebut dulu, dia ada syarat dia. Syarat dia adalah tidak dhaif sangat. Dia hanya dhaif sahaja, dhaif biasa, tidak dhaif yang sangat-sangat. Lepas tu dalam hadis ni ada sedikit perkara yang sebenarnya saya dah cek dan banyak kali juga cek bila ia berkaitan dengan wallahu alam di dalam mazhab kita. Saya duk cari juga hukum lepas kita bagi salam, kita sapu muka atau kita sapu dahi tu kan. Dulu masa saya belajar pun ada sentuh tentang perkara ni, dan menyapu dahi selepas solat ini kita cakap, ini cakap dalam majlis ilmu, kita bincang. Kalau siapa buat pun, kalau dia buat benda tu bukan dengan kategori ibadat, dah tak ada masalah dah, sebab ia berada di selepas solat. Dah terputus dah solat kita dengan salam yang pertama. Boleh faham maksudnya lepas solat ada kita dululah. Bukan kita dulu, sampai sekarang mungkin ramai lagi yang masih sapu dahi. Wallahu alam, saya tak jumpa dalil yang sahih mengatakan sapu dahi, kecuali ada hadis-hadis yang datang menceritakan Nabi, saya simplifykan, menceritakan Nabi Muhammad SAW, dia pernah hadis yang disebut di dalam di dalam satu hadis menceritakan tentang menyapu dahi. Kejap saya cek balik dekat mana saya tengok itu. Menyapu dahi, ikhtilaf riwayah. Menyapu dahi. Okey. Menyapu dahi, yang ada riwayat adalah Nabi solat pada waktu sebab waktu zaman Nabi ni kena faham, dia bukan macam surau dan masjid kita. Dan dia bila dia sujud di atas pasir ataupun ada waktu hujan, ada air yang mengalir, ada kesan air dan tanah dekat dahi dia.
Jadi Nabi lepas sembahyang dia sapu. Sapu tu bukan sapu sebab itu salah satu rukun ataupun perkara sunat di dalam salat. Wallahu alam. Kalau siapa-siapa lepas ni belajar dengan ustaz-ustaz lain juga, silakan belajar dengan ustaz-ustaz lain juga, dapatkan dia dalil yang sahih, yang kukuh untuk amalan ibadat kita, dapatkan. Kalau ada, tolong betulkan saya. Tapi setakat yang saya cari, wallahu alam tak ada. Ada riwayat Nabi sapu dahi dia, tapi bukan sapu sebab ia adalah perkara yang sunat, tetapi Nabi sapu apa yang ada dekat dahi dia sebab Nabi sujud di atas tempat yang bukan sejadah macam kita. Adalah kesan terlekat tanah, terlekat air, mungkin macam selut sikit ke, bukan selut macam tempat kita lah sebab sana pasir kan. Dia selut yang macam ada campuran air dan pasir itu, maka itu yang Nabi sapu. Itu yang Nabi sapu kesan daripada dia sujud di atas, bukan hamparan itu. Wallahu alam. Jadi dan hadis yang kita jumpa ni pun martabat dia dhaif yang sangat-sangat. Jadi bukanlah Nabi sapu itu disebabkan ini antara syarahan ataupun tafsiran para ulama tentang hadis itu, bukanlah Nabi sapu sebab ia merupakan rukun ataupun perkara sunat di dalam solat. Wallahu alam. Kalau ada tolong betulkan saya. Wallahu alam. Jadi hadis ini yang cerita tentang bacaan ini dhaif jiddan, dhaif yang sangat-sangat, maka kita boleh tinggalkan, kita fokus kepada hadis-hadis yang sahih insya-Allah. Mungkin ada yang bertanya, dan benda ni sebenarnya ada yang bertanya, takkanlah Imam Nawawi buat mari hadis yang dhaif, membawa riwayat-riwayat yang dhaif? Memang tidak terlepas daripada perkara itu sebab proses mengklasifikasi hadis ini sentiasa berjalan sehinggalah tahap Ibnu Hajar Al-Asqalani dan selepas itu, maka pada ketika itu proses mengklasifikasikan hadis ini boleh kata dah selesai secara hampir seluruhnya lah, hampir 100%. Pada zaman Imam Nawawi masih lagi dalam proses ulama-ulama dengan okey, macam ni kalau nak faham. Even kalau kita tengok Imam Syafi'i sendiri masa dia duduk kat Iraq, dia meriwayatkan hadis-hadis yang tidak sahih. Ada hadis-hadis yang tidak kuat ataupun kita kata tak sampai kepadanya keseluruhan hadis, kecuali bila dia melakukan rihlah safar, musafir, keluar daripada Iraq menuju ke Mesir. Dan yang saya sudah sebut, Imam Syafi'i pada ketika itu dia dah berfatwa dengan fatwa yang bertentangan dengan fatwa yang dia bagi dekat Mesir. Maka proses-proses ini sentiasa berlaku sehinggalah kurun ke-8, 9 Hijrah, ke-10 Hijrah itu, maka pada ketika itu klasifikasi hadis dah agak sampai kepada hampir kepada 100% lah klasifikasi hadis, maksudnya ini dhaif, ini sahih li zati, dan mengikut kategori-kategori hadis yang diutarakan oleh para ulama-ulama hadis. Dan kita tak pelik bila kita melihat kepada bila Imam Nawawi hidup dan bila Imam Nawawi meninggal. Yang tu kita kena tahu supaya kita tidak ada masalah tentang kenapa Imam Ibn Hajar datang selepas Imam Nawawi dan membuat satu kitab yang namanya Nata'ijul Afkar fi Takhrij Ahadithil Al-Azkar. Maksudnya kitab yang namanya Nata'ijul Afkar pada menyatakan yang kerja dia tu adalah mengeluarkan ataupun mengklasifikasikan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Azkar. Maka itu kerja yang Imam Ibn Hajar Al-Asqalani buat. Kita tengok bila Imam Nawawi lahir. Imam Nawawi lahir pada tahun 631 Hijrah. Dan dia meninggal pada tahun 676 Hijrah. Umur dia 45 tahun. Bila Imam Ibn Hajar Al-Asqalani lahir? Imam Ibn Hajar Al-Asqalani lahir pada tahun 773 Hijrah, iaitu lebih kurang 97 tahun gap dengan Imam Nawawi, wafatnya Imam Nawawi. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani hidup lebih panjang sikit lah daripada Imam Nawawi, sebab Imam Nawawi hidup hanya 45 tahun. Itu apa yang Allah bagi umur kepada dia dengan keberkatannya. Dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia lahir 773 Hijrah dan dia meninggal pada 852 Hijrah, umur dia 79 tahun.
Lama juga Allah bagi umur kepada Ibn Hajar Al-Asqalani. Maka Ibn Hajar Al-Asqalani datang selepas hampir 100 tahun Imam Nawawi meninggal dan dia mengarang kitab ini, kitab Nataijul Afkar, dalam mentakhrijkan hadis-hadis dalam kitab Imam An-Nawawi, kitab Al-Azkar ini. Maka ini benda yang Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang semua ulama hadis majoriti bersepakat bahawa Ibn Hajar ini Al-Hafiz Ibn Hajar. Al-Hafiz ini satu title yang besar dalam ranking ulama-ulama hadis. Jadi tidak pelik, jangan ada yang kata macam mana pula Imam Ibn Hajar pandai-pandai je kata Imam Nawawi ni buat masuk hadis yang dhaif. Tak, dia bukan isu masalah itu, sebab imam semua tidak maksum, maka masing-masing buat kerja selayaknya mereka buat, semampunya mereka buat untuk mengklasifikasikan hadis, untuk menjernihkan dan menyucikan agama ini daripada hadis-hadis yang tidak sepatutnya ada sebagai satu perkara yang membuat menyediakan setting yang bagus yang sebenarnya untuk seorang Muslim beramal ibadah dengan sebaiknya. Saya tengok macam ada soalan, saya tengok sekejap. Kalau ada soalan. Okey. Saya pun dah rujuk dengan beberapa asatizah yang lain dalam kelas pengajian berkaitan dengan amalan menyapu muka selepas Wan Nurhanita. Okey. Menyapu muka selepas memberi salam, mereka pun sependapat dengan Ustaz. Okey, mereka menyarankan dengan. Ya, wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita juga masih lagi terbuka untuk berbincang. Saya selalu macam tu, jemaah-jemaah mungkin lebih baik, lebih banyak pembacaannya daripada saya, sharekan dengan saya takut juga saya tersilap dan saya masih tersilap. Maka kita kongsikan benda ni, setakat yang saya jumpa tidak ada benda tu dan kita boleh tinggalkan amalan itu, wallahu alam, dan kita fokuskan kepada zikir-zikir yang maksur, yang sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai hadis itu. Lepas tu hadis yang seterusnya, Imam Nawawi dia kata apa? Wa rawaina fihi, dari dalam, maksudnya kami meriwayatkan dalamnya jugalah, dalam kitab Ibnu Abi Dunya itu apa? Ibnu Sunni itu, daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, madanautu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi duburi maktubatin wala tatawwu'in illa sami'tuhu yaqul Allahumma ighfir li dhunubi wa khataayaya kullaha Allahumma an'ishni wajburni wahdini li salihil a'mal wal akhlaq innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ini kami meriwayatkan daripada Abi Umamah. Dia kata, madanautu min Rasulillah, kami tidak mendengar, kami tidaklah mendekati Rasulullah, maksudnya kami tidak pernah berada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada solat-solat yang fardu ataupun solat-solat sunat, kecuali kami dengar Nabi kata ataupun kami dengar Nabi baca. Maksudnya bila kami duduk dengan Nabi pada solat fardu, selepas solat fardu, selepas solat sunat, kami dengar Nabi kata dan Nabi baca, Allahumma ighfir li dhunubi wa khataayaya. Allahumma an'ishni wajburni wahdini li salihil a'mal wal akhlaq innahu la yahdi li salihiha wa la yasrifu sayyaha illa anta. Boleh tengok dekat situ apa terjemahan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahanku semuanya. Ya Allah, berikanlah kenikmatan kepadaku, cukupkanlah aku dan bimbingkanlah aku untuk beramal salih dengan berakhlak mulia. Okey. Lepas tu dan memalingkan kami daripada amal buruk. Tidak ada yang Sekejap, saya nak tengok. Ya Allah, berikanlah kami kenikmatan. Sesungguhnya tidak ada yang membimbing kami. Ya, maksudnya tidak ada yang membimbing kami, yang boleh membimbing kami untuk kami buat amal dengan baik, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Tidak ada yang boleh memberi hidayah kepada kami untuk kami buat perkara yang baik. Yang tidak ada yang mampu untuk mengelakkan, menjauhkan kami daripada buat kerja jahat kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, itu makna lebih kuranglah makna doa ini. Dan mertabat hadis ini juga dalam kitab Lawami' ini, Muhyiddin Bastuni dia kata dhaif jiddan juga, dan rujukan dia tetap juga kepada Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalau tengok dekat sini dia kata semua jemaah boleh tengok dhaif jiddan, dhaif yang sangat-sangat. Ibn Sunni keluarkan dalam kitab dia, dan ada dekat sanad dia, chain of narrators dia tu adalah Ali bin Yazid Al-Alhani, dan dia ini ditinggalkan periwayatannya, matruh ini ditinggalkan.
riwayatnya ditinggalkan oleh para ulama hadis. Maka bila ulama hadis meninggalkan riwayat daripada Ali bin Yazid Al-Alhani ini, maka hadisnya yang diriwayatkan oleh dia automatically dia jadi dhaif jiddan. Tengok dalam Nataijul Afkar juzuk kedua, muka surat 302, maka siapa-siapa yang nak rujuk boleh rujuk insya-Allah. Maka doa ini pun kita boleh tinggalkan insya-Allah, maka kita fokus kepada doa-doa yang sahih. Kami meriwayatkan juga daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min salatihi la adri qabla an yusallima aw ba'da an yusallim yaqulu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia sudah solat dia la adri, saya tak tahu, maksudnya Abi Sa'id Al-Khudri dia macam confused dekat situ, dia macam lupa ingat. Dia kata aku tak pasti, tak tahu, dia kata, sebentar terjemahan kat sini, aku tidak tahu apakah sebelum ataupun sesudah salam. Maksudnya aku tak tahu tu maksudnya aku tak confirm. Itu sebab dia letak dalam dalam dua dash itu, okey. Yaqulu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Nabi kata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini juga dhaif jiddan, dhaif yang sangat-sangat. Pada perawinya adalah, di antara perawinya adalah Abu Harun Ammarah bin Juwain. Dia juga hukumnya matruk ataupun ditinggalkan periwayatannya, maka kita boleh tinggalkan riwayat ini. Macam saya kata, memang makna doa ini bagus, makna doa ini pujian kepada Allah SWT bagus, tetapi perkara ini kalau ikut dhaif, Nabi tak sabit kepada Nabi Muhammad SAW, tidak sah datang daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ada orang tanya, boleh tak kita nak doa lepas tu kita baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun? Saya pun selalu baca. Boleh, tetapi dengan syarat kita tak menyangka, tidak beriktikad bahawa itu datang daripada Nabi Muhammad SAW. Kita doa sebab dalam tu ada makna-makna yang baik, dan selepas kita amalkan hadis-hadis yang sahih-sahih. Tapi kalau nak baca benda dekat tempat lain, contohnya kita duduk atas kereta, tiba kita nak doa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin, sebab kita hanya dan doa yang tu secara umum tidak ada masalah. Okey. Okey, kita tengok hadis yang seterusnya. Wa rawaina fihi an Anas. Kami meriwayatkan juga dalam kitab Ibn Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انصرف من الصلاة اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه واجعل خير أيامي يوم ألقاك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Kejap saya tengok, terima kasih. Ada syarah yang lebih mendalam, syarah Ibn Hajar dalam kitab Bulughul Maram. Okey, itu syarah dalam bab fiqh. Kitab Bulughul Maram ni kitab fiqh. Betul, boleh tengok dekat syarahan dekat sana insya-Allah. So, kalau ada asatidz mengajar kitab ni tanpa ada ilmu kena hadis, macam mana mereka tak? Ini yang saya, bila saya nak mengajar apa-apa, saya akan cuba guna itu isu dia. Sebenarnya bukan kitab ini saja, ada banyak lagi kitab yang kalau saya sebut kitab-kitab yang kita belajar dekat Malaysia ni, sebenarnya ada juga macam kitab-kitab penawar bagi hati ke apa ke, dalam tu ada hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang disebut, dinukilkan, dibawakan dalam kitab-kitab itu tanpa para asatizah ini memastikan klasifikasi hadis itu. Jadi itu yang jadi bahaya, dan orang-orang awam macam kita ni, bila kita dengar ustaz cakap, kita pun cerita kat sana, cerita kat sini, sampailah sudah. Itu sebab saya kata benda ni macamlah hadis. Contohnya macam kita selalu dengar, utlubul ilma walau bisin, contohnya, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri China. Itu bukan hadis, tapi dia jadi dah sepati dengan orang Melayu, sebab dari dulu ustaz-ustaz sampai profesor-profesor pun ada lagi masih
menyebut benda ni sebagai hadis. Maka itulah bahayanya, itulah isunya sedikit. Maka kita minta Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa para asatizah. Maka kita ni bukan maksum. Cuma sekurang-kurangnya kita kena ada usaha insya-Allah untuk cuba memastikan hadis-hadis itu sebelum kita baca dan bawakan ke dalam majlis-majlis ilmu insya-Allah. Jadi memang ada isu, bukan kitab ini saja, tetapi kitab-kitab lain juga yang banyak mengandungi hadis-hadis yang tidak sahih, bahkan ada yang maudhu', maka itulah benda-benda yang kita kena minta Allah bagi kita kekuatan, minta Allah bagi kita pimpinan dan dorongan hidayah untuk kita semua, para asatizah juga semua-semuanya mendapat perkara ini dengan baik untuk disebarkan kepada semua orang Islam supaya ilmu-ilmu yang sampai itu dipelihara oleh Allah SWT, kesahihannya, ketepatannya, kewajarannya, ya, insya-Allah. Lepas tu, itu sebab saya selalu ulang lagi, sebab saya share benda ni, sebab saya share skrin supaya semua jemaah pun tahu. Saya tak buat sendiri, saya tak reka sendiri, saya tak bercakap sendiri-sendiri, saya ambil daripada kitab dan kita kongsi ilmu sama-sama. Okey. Kami meriwayatkan daripada Anas bin Malik, Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik lah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia habis daripada solat, insarafa min solat, habis daripada solat, selesai daripada solat, dia kata, Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu. Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah sebaik-baik umur aku ini adalah akhir umurku. Akhirnya, akhir umur itulah jadikanlah yang sebaik-baik umur. Dan jadikanlah sebaik-baik amalan aku itu adalah amalan yang aku akhirinya sebelum aku mati. Sebelum aku mati. Maksudnya khawatim. Penghabisan amalan kita tu, itulah amalan yang paling baik kita buat. Waj'al khaira ayyami yauma alqaka, dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari yang aku bertemumu. Maksudnya hari matilah, hari kita dah bertemu dengan Allah SWT, kembali ke rahmatullah contohnya, hari yang kita mati itu. Supaya itulah amalan-amalan terakhir kita buat itu amalan yang terbaik. Hadis ini kategorinya dhaif, tapi dia bukan dhaif kuat. Dalam ni dia kata ada Salih bin Abil Aswad, dia tidak siqah sangat, dan Ali juga, dan Ali bin Yazid bin Jaz'an juga dia dhaif. Tapi dia dhaif yang bukan dhaif kuat lah, dia bukan kategori matruk, dia bukan kategori mungkar, dia bukan kategori orang yang orang kata apa, teruk dari segi hafazan dia, tak. Ini pun diambil daripada kitab Nataijul Afkar. Kitab Nataijul Afkar ni memang ulama-ulama hadis yang datang kemudian daripada Ibn Hajar pun memang berpandukan kepada dia sangat-sangat sebab kebolehan dia, kepakaran dia dalam ilmu hadis itu. Okey. InsyaAllah. Okey. Kita tengok selepas itu. Okey, kita tengok lagi lepas tu. Dia kata apa? Kami meriwayatkan daripada Abi Bakrah. Kami meriwayatkan daripada Abi Bakrah, wa rawaina fihi an Abi Bakrah, dalam kitab Ibn Sunni juga, tapi daripada Abu Bakrah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi duburis salah, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tadi walaupun dia dhaif, kita boleh amalkan sebab dia bukan dhaif yang kuat. Satu. Yang kedua, sebenarnya dia ada supporting, dia ada sokongan-sokongan juga dalam hadis-hadis yang lain tentang kita minta sesungguhnya amal-amal yang baik itu adalah amal yang khitam ataupun penutup amalan-amalan kita tu. Sebab dalam Sahih Bukhari contohnya kan, sesungguhnya innal abda la ya'mal amala ahli an-nar wa innahu min ahli al-jannah wa ya'mal amal ahli al-jannah wa innahu min ahli an-nar al-a'mal bil khawatim. Dia kata sesungguhnya daripada Sahal bin Sa'ad dalam Sahih Bukhari, dia kata hadis ni panjang, hadis-hadis yang begini ada banyak riwayat, ada banyak lafaz, tapi saya ambil salah satunya. Dia kata sesungguhnya seorang hamba itu dia beramal dengan amal ahli neraka, tetapi dia sebenarnya ahli syurga, sebab sikit lagi dalam hadis 40 hadis yang panjang juga yang menceritakan lebih kurang makna dia. Itu sebab seseorang kadang-kadang kita tengok dia beramal dengan amalan ahli neraka, menjahat sangat-sangat, tapi
di akhir umur dia bertaubat dan orang tak tahu dia bertaubat. Dia dengan Allah SWT sahaja dan dia masuk syurga dan dia ahli syurga. Ada orang yang amalannya nampak macam amalan ahli syurga, buat kerja baik dan sebagainya, tetapi kita tak tahu apa dalam hati dia. Mungkin tidak ada ikhlas dan sebagainya, ataupun di akhir umur dia Allah balikkan hati dia. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita minta Allah jauhkan kita daripada perkara-perkara itu. Dan dia merupakan ahli neraka. Itu sebab Nabi kata kat ujung hadis tu, dia kata al-amal bil khawatim. Amalan-amalan itu dengan penutup-penutup amalan itu. Bukanlah kita nak kata, ada orang kata kalau macam tu kita tak payah buat baik. Kalau macam tu kita tak payah buat baik. Kita tunggu nak mati baru kita buat baik. Soalan saya, kita tahu tak bila kita nak mati? Sebab mati tidak syarat tua. Mati juga tidak syarat sakit. Mati juga tidak syarat kita jahat baru kita mati, kita baik baru kita mati. Tak, mati tidak ada syarat bagi kita secara akidahnya, tidak ada syarat pun yang membawa kita mati. Penyebab mungkin penyebab secara hukum adat. Ada orang dia kata bunuh diri boleh meninggal, tapi tak semua yang bunuh diri mati. Ada yang koma, ada yang sakit, ada yang cacat, ada yang okey tak mati. Ada orang yang aksiden teruk, na'udzubillah, minta Allah jauhkan, tapi alhamdulillah umurnya masih panjang. Ada orang yang aksiden sikit nampak tapi mati, mungkin ada pendarahan. Macam-macam benda yang Allah jadikan di atas muka bumi ini nak menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan kepada kita bahawa tak ada siapa pun yang boleh menghukum orang lain kecuali kita bersangka baik dengan orang itu. Kita mendoakan kepada kita dan orang lain juga supaya semuanya berakhir umur-umurnya dengan umur yang baik, yang paling baik, amalan-amalan yang paling baik. Itu adab kita dengan Allah SWT, adab kita dengan manusia. Kita kena ada amanah, kita ada jujur, kita ada sangka baik kepada diri orang lain dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga kita diakhirkan umur kita ini, penuh umur kita ini dengan keberkatan dan kebaikan amalan dan hari-hari kita yang baik-baik, beramal dengan Allah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagikan ajarkan kepada kita. Okey, hadis yang selepas itu, dan kami meriwayatkan daripada dalam kitab Ibn Sunni juga daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata selepas setiap kali akhir solat dia, di akhir solat dia, Nabi kata apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa azabil qabr. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon perlindungan denganmu daripada kekufuran dan kefakiran dan juga azab kubur. Hadis ini hadis sahih, dikeluarkan oleh Ibn Nasa'i, Ibn Sunni, Hakim dalam Mustadrak, Imam Zahabi pun kata perkara yang sama, mengeluarkan perkara yang sama, bersetuju. Ibn Hajar Al-Asqalani juga mengeluarkan perkara ini dan tidak ada masalah dengan hadis ini. Wallahu alam, kita boleh amalkan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa azabil qabr. Okey. Kita teruskan lagi, wa rawaina fihi, kami meriwayatkan padanya juga, kitab Ibn Sunni juga dengan sanad yang dhaif. Tengok Imam An-Nawawi dia sendiri, dia jujur sangat-sangat. Ulama-ulama ni masya-Allah jujur. Bila dia buat mari, dia kata pada dia sanad tu dhaif, tapi dhaif yang tidak kuat, maka dia boleh amalkan. Kita boleh amalkan, dia buat masuk dan dia bagi tahu, dia clarify benda ni di dalam teks dia. Dia kata kami meriwayatkan dengan sanad padanya dalam kitab Ibn Sunni dengan sanad yang dhaif daripada Fadalah bin Ubaidillah. Ingat dhaif, bukan dhaif sangat-sangat. Dhaif dia. Okey. Ada yang nak bertanya ke? Ada yang bertanya, saya boleh tengok sikit. Puan Nuzita ada angkat tangan ke? Kalau tekan Ustaz. Okey, tekan. Okey, sorry. Okey. Dengan sanad yang dhaif, tapi bukan dhaif sangat. Itu sebab Imam Nawawi buat mari sini. Yang tadi yang kita tengok, tiba-tiba Ibnu Hajar kata dhaif sangat-sangat. Pada Imam Nawawi benda tu tidak dhaif. Boleh faham jadi perkara ni yang menunjukkan bahawa ulama tidak maksum. Ada mungkin tersilap sikit, tetapi kesilapan-kesilapan yang begitu tidaklah yang mencacatkan kewarakan dia, keilmuan dia. Sebab tak ada orang dalam dunia ni lebih sahih daripada Nabi Muhammad SAW. Maksum macam Nabi Muhammad SAW tak ada. Jadi itu yang kita nampak dalam sesi kita belajar ni. Kita tengok bagaimana ilmu itu diolah, dibawa, disampaikan kepada kita, bagaimana jujur dan amanahnya para ulama. Okey.
Dan kita pernah tengok macam mana akhlak Imam Nawawi dalam muqaddimah kita Al-Azkar. Lepas tu daripada Fadalah bin Ubaidillah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata bila solatnya, dia kata idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi ta'ala wathana'i alaihi thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bila seseorang itu dekat sini dia kata solat, dekat sini dia kata solat, sebenarnya dekat sini bukan makna solat sebenarnya dekat sini, ataupun makna bila seseorang itu nak berdoa selepas solat. Nah, itu yang saya dah cari dalam Salah tekan lagi. Pastikan pada jemaah peka dengan mute mikrofon. Silakan Ustaz. Okey. Jadi dekat sini terjemahan, kita tengok terjemahan kat sini, apabila seseorang itu apabila salah seorang itu daripada dia terjemah tengok, apabila salah seorang daripada kamu solat hendaklah memulakan dengan bertahmid. Jadi kalau kita ikut terjemahan ini, kalau seseorang itu solat, seseorang daripada kamu solat, maka hendaklah dia bertahmid, maka hendaklah dia bermula dengan bertahmid, sebut alhamdulillah dan memuji Allah, sana alaihi, dan memuji Allah. Maka kita mungkin akan fikir, oh nak solat kena kata alhamdulillah ke? Kena puji Allah ke? Tak. Dia bukan makna solat itu. Sebab saya kata belajar elok macam inilah, alhamdulillah kita belajar. Saya pun sempat tengok, masing-masing kita sempat kongsi ilmu. Dia pada saya terjemahan ini kurang ataupun perlu ada penerangan dekat bawah dia. Makna hadis ini adalah kalau jika seseorang daripada kamu, salah seorang daripada kamu solat dan dia nak berdoa, ataupun salah dekat sini, makna salah itu sebab dalam bahasa Arab makna solat juga adalah doa. Solat makna solat yang macam kita faham, dan solat juga adalah maknanya doa. Nah, itu sebab dalam bahasa Inggeris apa dia? Solat itu pray. Betul Kalau kita berdoa, pray juga, doa juga. Jadi dalam bahasa Arab dia selalunya synchronize lah. Dia biasanya agak banyak keadaan dia selari dengan terjemahan dalam bahasa Inggeris. Tetapi dengan dalam bahasa Melayu ni dia ada sedikit lah yang kita perlukan kepada sedikit ulasan ataupun tafsiran atau caption untuk kita faham. Maka hadis ini menceritakan bahawa bila seseorang itu nak berdoa selepas solat ataupun dia nak berdoa, maka dia kena mulakan dengan tahmid, dengan alhamdulillah. Kena mulakan dengan bertahmid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala, wathana, puji-pujian, puji-pujian, sanjungan. Ada yang tanya apa beza tahmid dengan sana? Tahmid itu perkataan alhamdulillah. Sana itu apa-apa saja perkataan yang memuji Allah Taala, maha besar Allah Taala. Kan, tasbih pun termasuk dalam sana juga. Maka tahmid kena ada alhamdulillah, dan selepas itu mungkin ta'zim kepada Allah SWT, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selepas daripada itu, apa dia Nabi kata, summa yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u bima syaa. Kemudian dia berdoa dengan apa yang dia nak berdoa. Maka inilah ulama-ulama ambil sebagai dalil kita beradab kita untuk kita berdoa. Boleh ke doa tanpa tahmid dengan tanpa selawat? Boleh, tapi tak comel lah. Kurang cantik, kurang baik. Maka adab untuk kita berdoa, kita bertahmid kepada Allah SWT, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, kemudian terus berdoa. Ada ulama tambah minta ampun dulu, selepas kali itu minta ampun, Allahumma ghfirli dulu, minta ampun dulu baru kita berdoa adab dulu kan. Macam kita selalu saya kata bukan nak samakan kita berdoa kepada Tuhan ataupun dengan kita minta kepada manusia, tetapi untuk kita faham. Memang confirm lah berbeza. Kita minta dengan orang lain, kita minta dengan Allah memang lain, confirm lain. Tapi dari segi adab, macam kita nak minta sesuatu daripada orang, ya, Assalamualaikum, minta maaf ganggu, boleh tak saya, kita cakap elok-elok. Kita tak pergi ke, Assalamualaikum, ataupun kadang-kadang tak pergi sana, pinjam jap.
minta sikit, sorry, kejap, pinjam set. Contohnya macam tu, lebih kurang lah. Kita minta ampun dulu. Tapi itu tidaklah ada dalam hadis ini. Cuma ulama bercakap dari segi adab. Tapi yang dituntut di dalam hadis ini adalah tahmid dan kata alhamdulillah dan puji dan mengagungkan Allah, memuja Allah SWT, dan yang kedua adalah selawat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kalau mengikut Imam Nawawi, dia kata sanad dia tak berapa kuat, dhaif, tapi martabatnya adalah sahih kalau mengikut takhrij hadis yang dibuat oleh ulama-ulama hadis. Yang begitu juga Imam At-Tirmizi memasukkan hadis ini di dalam kitab Sunan dia. Matan dia sahih. Itu sebab kajian tentang hadis ini panjang luas. Jadi kita sebut sedikit supaya kita dapat apa yang ulama sebut secara ringkas. Imam Nasa'i juga keluarkan dalam Al-Mujtaba. Imam Hakim dalam An-Naisaburi juga mengeluarkan hadis ini dalam Mustadrak, dan dia mensahihkan hadis ini. Dan Imam Az-Zahabi di antara imam yang agak strict juga dalam hadis ini bersetuju dengan pentashihan Hakim An-Naisaburi, Hakim An-Naisaburi terhadap hadis ini. Okey, boleh faham? Banyak juga sebenarnya apa yang disebut dekat sini, tapi tak apalah, nanti jadi panjang pula kita ni, yang kita nak fokus kepada baca hadis. Nanti pengajaran-pengajaran ni kalau ada masa nanti bolehlah panggil ustaz-ustaz lain cek pengajaran-pengajaran dari segi setiap hadis dan setiap bab ni. Kalau tengok panjang kan, dalam 2 muka juga kan, 1 muka lebih dia cerita tentang pengajaran, dan 1 muka lebih sikit cerita tentang pengajaran-pengajaran di dalam bab itu. Okey. Sekarang kita masuk terus supaya tidak lambat, kita masuk terus kepada babul hath ala zikrillahi ta'ala ba'da salati subh. Bab pada menyatakan saranan-saranan, anjuran-anjuran untuk kita berzikir selepas salat subuh. Ini baru kita masuk salat subuh. Okey, kejap. Puan Aisyah, Ustaz nak tanya, solat tahiyatul masjid diganti dengan tasbih, yang mana lebih baik? Kalau ikutnya solat tahiyatul masjid, tasbih dalam solat pun kita boleh bertasbih. Tapi kalau apa isu, contohnya macam tak sempat, tiba-tiba duduk, ada yang khilaf lah, ada yang kata bila dah duduk tak boleh sembahyang tahiyatul masjid. Ada ulama kata boleh, tidak ada masalah, maka perkara itu luas, maka masuk masjid, tahiyatul masjid, ambillah fadilat itu, sebab tasbih luar masjid pun boleh. Wallahu alam, kalau ada isu nak ganti tahiyatul masjid dengan tasbih, wallahu alam saya tak jumpa lagi. Ada ke Puan Aisyah ustaz yang kata boleh ganti dengan tasbih untuk solat tahiyatul masjid ini? Saya wallahu alam belum pernah jumpa. Mungkin itu kekurangan saya. Kalau ada boleh share dengan saya. Dengar apa sebelum ni? Mungkin Aisyah boleh jawab, ustaz tanya. Kalau tak ada tak apa, insya-Allah. Kita teruskan Nanti saya cuba take note jugalah, kejap saya copy jap kod saya boleh sempat cari, insya-Allah. Ya Puan Aisyah, saya cuba insya-Allah. Tapi setakat ni tak ni lagi. Tapi kalau tanya dari segi pendapat, kalau kita ada masa untuk bertasbih dalam 2 minit, kita semayanglah 2 rakaat tahiyatul masjid, tak payah tak sempat baca surah pun tak apa, janji kita sempat bersolat, ambil fadilat duduk dalam masjid, tuntutan duduk dalam masjid, kita solat tahiyatul masjid. Tasbih dekat selain daripada masjid pun kita boleh buat. Wallahu alam. Okey, kita teruskan kepada zikir yang pertama. Imam Nawawi dia kata apa? Dia kata i'lam anna ashrafa awqati dzikr fi an-nahar adh-dhikru ba'da salati subh. Dia kata ketahuilah bahawa waktu zikir yang paling mulia pada waktu siang. Maknanya kategori siang dah nak pergi ke siang itu, tempat yang paling utama, paling mulia untuk kita berzikir adalah zikir selepas solat subuh. Zikir selepas solat subuh. Okey, tidak dinafikan, ulama dah sebut dah, tidak dinafikan solat belah malam itu bagus. Qiyamul lail itu, solat waktu malam, tahajud dan sebagainya itu bagus sangat-sangat, tapi dia dalam kategori malam. Tetapi sekarang kita dah masuk kategori siang, maka kategori siang zikir yang paling bagus sekali, zikir yang bagus sekali dalam kategori siang adalah waktunya adalah selepas solat subuh.
Kami meriwayatkan rawaina an Anas radhiyallahu anhu fi kitab at-Tirmidzi wa ghairihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla al-fajr fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah ta'ala hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atayn kanat ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah. Qala at-Tirmidzi hadithun hasan. Kami meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu di dalam kitab As-Sunan At-Tirmizi dan juga kitab sunan yang lain, kitab-kitab hadis yang lain juga. Dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa-siapa yang solat subuh secara berjemaah, kemudian dia duduk dalam keadaan dia mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai terbit matahari. Maksudnya sampai nampak matahari itu cerah betul lah. Cerah dah betul lah. Maksudnya kalau sekarang pukul 6 suku, 6.10 lebih kurang. Pukul 6 lebih sikit lebih kurang, dah masuk subuh. Pukul 7 lebih itu dia dah mula terang. Yang tu masa tu maksudnya lebih kurang sejam jugalah. Mungkin hampir sejam. Okey. Kemudian dia solat 2 rakaat. Ini ada yang kata solat syuruk ataupun solat, ada yang tidak membezakan di antara syuruk dengan duha. Maka tak kisahlah, sembahyang syuruk dulu, lepas tu baru duha, tidak ada masalah, ataupun syuruk saja, lepas tu baru dia bangun, tidak ada masalah. Tapi nak ceritanya dia duduk sampai dia solat 2 rakaat baru dia bangun, kanat ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammah. Maksudnya dia dapat pahala seumpama, bukan dia dapat seumpama, tapi kanat ka ajr, pahalanya seperti pahala buat haji dan umrah yang sempurna, paling sempurna. Bila kata tammah itu sempurna dah. Tapi kalau kata tammatun tammah, maknanya sempurna yang sangat-sangat, yang amat sempurna. Maka haji ni ada haji biasa-biasa je, ada umrah yang biasa-biasa, tapi ini umrah yang sangat-sangat sempurna, haji yang sangat-sangat sempurna. Macam mana nak dapat walaupun kita tak pergi haji? Nak dapat pahala tu macam mana? Maka duduk selepas solatlah solat subuh berjemaah dan duduklah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah terbit fajar. Hadis ini hasan. Imam Tirmizi kata, dan Imam Ibn Hajar pun bersetuju tentang itu, dikeluarkan Imam Tirmizi daripada Imam Al-Muziri juga dalam Targhib wa Tarhib. Imam Ibn Hajar Asqalani juga mentahsankan dia hadis ini. Maka hadis ini terpakai dan kita boleh amalkan. Dan mungkin ada orang kata kami tak sempat lah sebab kami nak kerja dan sebagainya. Wallahu alam. Kita kembali kepada apa yang saya sebut dulu, idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum minhu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bila aku suruh kepada kamu sesuatu perkara, maka datangkanlah semampu kamu mungkin nak buat. Kita mungkin tak dapat. Ada orang dia tak ada kerja yang kena masuk awal, maka dia boleh ada peluang untuk buat benda ni. Ada orang tak boleh, dia kena masuk kerja awal, dia sembahyang jemaah, dia sambil-sambil bangun je, pakai stokin, bawa kereta, menghadap jam lagi dalam setengah jam, sambil-sambil dia berzikir. Maka setiap orang ada mujahadah dia. Maka Allah Maha Adil, Maha Penyayang untuk menilai semua amalan kita. Tetapi bagi orang yang pergi kerja, dia tahu dia nak buat kerja apa. Tapi bagi orang yang memang dia tak ada kerja contohnya, ataupun dia kerja dia dah pencen contohnya kan, ataupun dia tak ada kerja yang menuntut dia nak kena naik kereta awal-awal pagi sebagainya, maka alhamdulillah Allah dah bagi melalui lisan Nabi dia bagaimana nak mencapai pahala-pahala yang banyak dan besar-besar. Maka Allah SWT Maha Penyayang kepada kita, bagi kita peluang macam-macam. Orang yang bekerja dapat pahala bekerja. Orang yang berzikir, bergerak di atas kereta, menghadap jam dengan niat dia mencari rezeki yang halal, mendatangkan manfaat kepada ummah, maka setiapnya ada pahala insya-Allah. Okey, kita teruskan lagi. Kejap, saya tengok kok ada soalan. Okey, tengok kok ada soalan. Okey, kejap. Adab berdoa. Ya, 197 tu ada adab berdoa lah lebih kurang. Adab berdoa. Kita kena Kita kena, lepas kalau kita nak berdoa, kita kena bertahmid, lepas tu kena berselawat, lepas tu kita doa, barulah kita berdoa dengan apa yang kita nak doa. Selepas tu syuruk. Okey, khabar gembira kepada yang belum mampu menunaikan haji. Ya, insya-Allah. Tapi ulama ada sebut benda ni lah, dapat pahala haji dan umrah
tetapi dia masih lagi kategorinya tidak buat haji dan umrah, tapi dapat pahala yang sama. Maka dia macam ni, pahala umrah satu hal, tapi bila kita pergi haji dan umrah, ada tak perkara-perkara baik yang kita buat dekat sana? Contohnya bagi sedekah dekat orang, membantu peniaga dekat sana dengan beli barang contohnya. Tapi bukanlah saya suruh shopping. Tapi nak ceritanya, saya tak suruh pun memang akan ada shopping. Beli jubah sana, beli jubah sini sebagainya. Tidak ada halangan. Tapi nak ceritanya dekat sana banyak lagi pahala yang kita boleh buat kalau kita pergi sana. Kita bermusafir tu sendiri pun dah pahala dah. Yang dia sebut kat sini pahala haji dan umrah. Secara sempurna. Maksudnya kerja haji dan umrah itu. Maka kalau betul kita dapat bagi yang belum mampu untuk menunaikan umrah dan haji, maka dia boleh sebenarnya kejar pahala haji dan umrah dengan melakukan ibadah yang seperti ini. Tetapi simpanlah tekad dan azam kita untuk kita sampai ke tanah suci Mekah. InsyaAllah kita sama-sama doa semua orang Allah bagi peluang dan rezeki untuk sampai ke tanah suci Mekah untuk melakukan umrah dan haji dan umrah. Terima kasih. Okey. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi. Kami meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi dan selainnya an Abi Dzar radhiyallahu anhu, Abi Dzar Al-Ghifari, daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi duburi salati subh wa huwa thanin rijlaihi. Ini ada jemaah yang tanya sebelum ni. Wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Okey, dekat sini ada yuhyi wa yumit. Tengok kat sini ada yuhyi wa yumit. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat kutiba lahu 10 hasanat wa muhiya anhu 10 sayyiat wa rufi'a lahu 10 darajat wa kana yawmahu dhalika fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa minasy syaitan wa lam yanbaghi li dhanbin ay yudrikahu fi dhalika al-yawm illa asy-syirka billahi ta'ala. Qala at-Tirmidzi hadha hadithun hasan wa fi ba'd an-nusakh sahih. Okey. Hadis ini yang saya dah pernah jawab dah, saya rasa tentang lafaz yuhyi wa yumit yang saya kata boleh amalkan, ada yang nak amalkan boleh, ada yang tidak amalkan boleh, tapi bila kita dah jumpa hadis ini, boleh beramal terus dengan hadis ini dengan tahlil yang sebegini ada lafaz yuhyi wa yumit. Maka perkara ini luas, selagi mana ada dalil perkara itu luas, masing-masing boleh pilih dalil mana yang dia nak guna, campurkan semua pun boleh, tidak ada masalah, sebab ini di luar solat. Okey, di dalam solat ada perbahasan ulama tentang kita kena pilih salah satu dan sebagainya, ataupun menghimpunkan dalam bentuk yang diijtihadkan oleh para ulama, boleh berdasarkan dalil yang sahih. Kami meriwayatkan daripada di dalam kitab Tirmizi, okey, daripada Abi Dzar Al-Ghifari, daripada Abi Dzar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata siapa-siapa yang menyebut pada akhir ataupun pada sesudah solat subuh, wa huwa thanin rijlaihi. Thanin rijlaihi ni makna dia apa? Maknanya saya kata tadi, tegak kaki dia yang kiri pun duduk macam tu lagi, tegak macam, kan kita macam dia bukan lepim macam tu, dia bukan kita pijak tanah, dia macam gitu kan, kaki kiri kita tu, lepas tu kaki kanan kita tu lipat jari tu, macam tu keadaan dia. Thanin rijlaihi, nak ceritanya masih lagi seorang itu berkeadaan dalam kedudukan iftirash ataupun tawarruk. Okey, duduk sama ada dia duduk tahiyat akhir ataupun tahiyat awal tu lah, sebab itu berkhilaf juga dari segi cara kedudukan itu. Maka disuruh kita duduk secara tawarruk, maksudnya sengit sikit, duduk punggung kita, papan punggung kita duduk dekat atas lantai dan kaki kita belah kanan tegak, lipat jari, dan kaki kiri kita bersilang di bawah kaki kanan kita tu kan. Kita beritahu keadaan duduk tu, macam itulah keadaannya. Wa huwa thanin rijlaihi. Dekat sini dia kata apa? Kita nak tengok kat sini, diangkat kedua kakinya sambil melipat kedua kakinya. Maksudnya sambil melipat dua kakinya ni, macam nak cakap, kalau dia terjemah melipatkan dua kaki ni, boleh faham ke? Sesiapa yang selepas solat subuh sambil melipat kedua kakinya dan sebelum berbicara. Kalau sambil melipat dua kakinya, takut nanti orang beralih kedudukan tu, sedangkan hadis ni menceritakan tentang tidak boleh alih kedudukan tu. Nanti kita tengok jap.
Dekat sini tak ada terjemahan dia, tak ada. Yang saya dah pernah cari, maksudnya nak bagi tahu dekat sini, kita belum lagi berubah keadaan kita daripada duduk antara dua sujud dan duduk tahiyat awal dan tahiyat ataupun tahiyat akhir, duduk iftirash atau tawarruk. Kalau ikut terjemahan ni saya risau juga. Lepas solat je, lepas bagi salam semua orang pakai bersila, sebab kita faham lipat kaki ni bersila. Betul ke tak betul? Ataupun saya silap faham? Apa yang para jemaah faham? Apa para jemaah boleh faham tentang bila dia kata sambil sama seperti dia duduk masa tahiyat akhir itulah Ustaz. ya, Bagi sebab saya lah. betul. Kalau boleh faham macam tu alhamdulillah. Tapi bila saya baca kat sini dia kata sambil melipat kedua kakinya. Bersila kot Ustaz. Itulah saya duk faham, saya duk risau takut orang kata Saya faham bersila ni kalau melipat kedua kakinya. siapa yang selepas solat subuh, siapa yang selepas solat subuh sambil melipat kedua kakinya. Okey, tapi bila dia kata sambil, maksudnya mungkinlah menunjukkan tetapnya keadaan dia masa dia, Wallahu alam, tapi ialah adalah sedikit terjemahan kita kena tambah sedikit lagi huraian supaya kita faham. Makna dia dekat sini adalah selepas solat fajar, siapa-siapa yang kata selepas solat fajar masih lagi dalam keadaan kaki dia berdiri, sebab kita ada sentuh hadis tentang Aisyah tersentuh kaki Nabi masa kaki Nabi solat. Pak ingat tak kita sentuh? So Nabi solat belah malam kan, Aisyah cari-cari Nabi tengah malam tak jumpa, tangan dia sentuh kaki Nabi yang sedang berdiri. Kaki sebenarnya kalau ikut kat sini kaki dipacakkan, thanin rijlaihi. Kaki dipacakkan, dia bukan kaki tu dilipat. Tapi kalau nak dikategorikan sebagai itu wallahu alam, tapi kehendak hadis ini saya dah cari dah sebelum ni juga. Saya cuba cari lagi selepas ini, tapi setakat yang saya dah cari memang keadaan itu adalah keadaan kita masih lagi dalam keadaan tawarruk ataupun iftirash. Wallahu alam. Okey, maksudnya seseorang itu dia kata selepas solat subuh masih lagi kakinya dalam keadaan kita duduk dalam tahiyat akhir, dan syarat yang kedua apa dia? Syarat yang kedua qabla ayyatakallam, sebelum dia bercakap. Maksudnya kalau seorang tu dah bercakap dah habis dah, tak valid dah fadilat ini. Sebab Nabi bagi syarat. Nabi syarat. Okey. Kalau terlupa lain cerita, tapi kalau dia tahu dan dia buat, wallahu alam, maka benda tu kalau ikut secara zahirnya tak valid lah, tak terpakai lah. Tapi bukanlah nak cerita dekat sini okey. Satu lagi, bukanlah nak cerita kat sini kalau seseorang itu dah halihkan kaki dia tak boleh dah berzikir dengan zikir ini. Ini berkaitan dengan fadilat, tapi pahala berzikir itu tetap juga akan dapat insya-Allah. Boleh faham Okey. Apa dia zikirnya? Dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Okey, fadilatnya apa? Kutiba lahu 10 hasanat, dituliskan bagi dia 10 kebaikan. Wa muhya anhu 10 sayyiat, dipadamkan daripada dia 10 kejahatan dan dosa-dosa kecil. Wa rufi'a lahu 10 darajat, diangkatkan baginya 10 darjat, 10 darjat. Wa kana yaumahu dzalika fi hizm min kulli makruh, maka hari dia pada hari itu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara yang dia tidak ingini, perkara yang tidak baik, dan dijaga wa hurisa minhu minasyaitan, dan dijaga dan dipelihara daripada syaitan, dan tidaklah seseorang itu akan terkena dengan sebarang dosa pada hari itu, kecuali syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata, dan tidak layak bagi dosa untuk menimpanya pada hari tersebut selainlah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini hadis hasan, Imam Tirmizi dalam beberapa nuskah kategorinya adalah sahih. Maka kita tengok kat sini, ini di antara perkara yang kalau kita nak ajar orang tentang zikir, tengok zikir ini 10 kali lepas solat subuh, masih lagi kaki kita duduk dekat tahiyat awal, tahiyat akhir itu,
Dan sebelum kita bercakap, kita terus berzikir. Kalau nak mula dengan istighfar dulu pun boleh juga, sebab ada hadis menceritakan tentang istighfar dulu, baru baca zikir ini. Tapi hadis ini pun menceritakan tentang solat subuh. Okey? Solat subuh secara spesifik, maka boleh beristighfar, bertahlil begini, maka kita akan dapat fadilat-fadilat yang seperti mana yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak ajarkan seseorang, yang mungkin saya selalu sebut, kita nak, kadang-kadang ada orang diganggu, ada gangguan dan sebagainya, kita ajarkan benda ni kepada dia, insya-Allah semoga dia dilindungi oleh Allah SWT daripada syaitan, sebab Nabi dah sebut dalam hadis ini. Kita tak payahlah nak ajar dia zikir-zikir yang tidak warid daripada Nabi, tidak sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikir-zikir yang kita tak tahu kita ambil ijazah daripada mana, wallahu alam. Tapi gunalah apa yang Nabi dah bagi dalam hadis dia, tak payah ambil ijazah pun tak apa. Gunalah, sebab hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bila sahih je datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, klasifikasinya, kategorinya, maka semua orang boleh dan kena amalkan. Semoga hidup kita terhindar daripada gangguan syaitan, daripada perkara-perkara yang tidak baik. Amin. Okey, kita tengok sikit. Kat sini apa dia soalannya, Ustaz nak tanya solat tahiyatul masjid. Okey, ganti. Okey, yang tu dah. Okey. Ulasan tentang solat sunat isyraq yang menjadi khilaf para ulama itu, ada ulama mengatakan solat sunat isyraq. Ya, betul. Benda tu memang khilaf di kalangan para ulama. Dia tidak ada masalah. Maksudnya kalau yang berpendapat kata isyraq lain, duha lain, maka dia akan solat isyraq dulu. Maksudnya isyraq tu bila isyraq tu awal sikit daripada duha. Jadi yang hadis yang tadi tu bila dia kata siapa yang solat jemaah subuh 2 rakaat secara berjemaah, solat subuh secara berjemaah, lepas tu duduk berzikir kepada Allah Taala sampailah terbit matahari, kemudian dia solat 2 rakaat, maka solat 2 rakaat itu dikatakan solat isyraq bagi orang yang membezakan di antara solat isyraq dengan solat duha. Tapi kalau ada orang dia kata tak, solat isyraq dengan duha itu dia ikut pendapat ulama yang kata solat duha dan isyraq itu tidak ada beza, maka dia boleh kategorikan solat itu sebagai solat duha. Wallahu alam. Saya copy lagi soalan ni, insya-Allah kot-kot saya ada masa, harap-harap ada masa untuk saya cuba perkemaskan lagi jawapan kalau saya sempat, insya-Allah Puan Nurhanita, saya cuba insya-Allah. Tapi secara ringkasnya begitulah. Bagi ulama yang kata ada beza, dia akan buat isyraq dulu dan kemudian duha. Bagi siapa-siapa yang kata dia sama aja, maka itulah kategori duha juga bagi dia. Yang pentingnya kita kejar fadilat yang ulama bagi tentang zikir selepas solat subuh secara berjemaah, duduk sebelum duduk belum bangun lagi sehinggalah matahari terbit. InsyaAllah. Jadi saya rasa kejap kat sini ada lagi soalan tak? Bersila. Tapi boleh juga ditekan sambil bersila dan baca. Itulah, kalau kita nak kata sambil bersila dan baca, dia dah mengubah kedudukan asal. Dia dah mengubah kedudukan asal. Ustaz, kalau tengok di sini pada kamus kan, dia bertimpuh tau, duduk bertimpuh tu duduk dengan melipatkan kedua-dua belah kaki ke belakang. Duduk bertimpuh. Maksudnya kedudukan tahiyat lah kalau ikut. Yes. Kalau ikut pada kamus ni, kamus bahasa Melayu, betul. Kalau ikutnya saya duk cari-cari juga dia kedudukan tahiyat itu, dan Nabi nak bagi tahu jangan buat benda lain lagi. Maksudnya selepas bagi salam tu terus buat yang tu dulu. Nabi nak suruh kita terus berzikir, sentiasa berzikir selepas solat itu. Wallahu alam. Saya cuba tengok juga lagi saya tengok lagi sekali lah lepas ni insya-Allah. Sani rijlaihi, sebab yang saya bagi tahu sebelum ni kita dah jumpa hadis yang Aisyah cari Nabi dengan tangan dia masa tengah malam tu, Nabi tengah solat tu kan, Nabi Aisyah Aisyah tersentuh tapak kaki Nabi tu. Maka kedudukannya lebih kurang macam tu lah, wallahu alam. Okey saya rasa sebab dia macam ni, sebab saya hari ni saya tak boleh nak panjang. Ada lagi ke soalan ni kejap Saya tak boleh nak panjang sebab saya nak ready untuk hari ni ada program satu lagi kat kampung orang asli Pertak dekat Kuala Kubu Baru. Jadi saya nak settlekan ada benda-benda dengan student. Lepas tu saya nak tengok apa-apa yang perlu saya siapkan. Lepas tu saya nak kena bergerak lah kot lepas
lepas ada benda-benda nak siapkan ni, jadi saya minta maaf saya tak boleh nak lanjutkan lagi sesi untuk hari ni. InsyaAllah kita boleh lanjutkan pada waktu-waktu yang kita lapang insyaAllah. Saya minta maaf banyak-banyak. Kalau ada soalan-soalan dekat sini, saya dah copy dah dekat sini, nanti saya akan cuba jawab insyaAllah. Saya minta maaf banyak-banyak, saya kena berhenti dulu. Semoga Allah merahmati kita semua, Allah mengampunkan dosa saya dan tuan-tuan dan puan-puan insyaAllah. Dengan keberkatan yang Allah bagi pada hari Jumaat ni, Allah kita minta Allah bagi kita kekuatan untuk kita terus berzikir, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, terus banyakkan doa, semoga kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Serta Ustazah dan Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau.